sebab Puan Suraini hari ni dia tak sihat. So kita record, nanti rakan-rakan kita boleh join. Walaupun dia boleh join juga nanti. Kalau dia tak datang pun tak apalah. Macam Fatia tadi dia mesej dia ada masalah sikit. Ada ada benda yang perlu dilakukan, so tak apalah. So kita go through je hari ni, kita bagi masa lagi dalam lebih kurang 1 minit lagi. Tak tunggu supaya yang hadir hari ini betul-betul ada waktu. So saya print screen dulu kita punya screen hari ini supaya kita boleh lihat kehadiran untuk hari ini. Tanya yang hadir hari ini, cikgu ucapkan. Okay, so hari ni cikgu nak to side learning, maksudnya apa, kita boleh on semua mic, boleh cakap, tak payah off the mic hari ni. So kita ada two-way communication. Tak nak satu orang dia cakap, Adriana Ahmad semua dan sebagainya, boleh open awak punya mic tu supaya biarlah bising pun tak ada masalah. Hari ni kita nak belajar biar bising-bising sikit. Selamat datang Danish. Okay. Ada 12 dah termasuk Danish, termasuk saya. 11 orang dah hari ni. Okay, so cukuplah untuk kita tunggu yang lain tu. So kita akan go through terus untuk pembelajaran kita hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh semua. So hari ni kita akan lihat, hari ni kita akan ulang sikit dulu apa yang kita belajar pada hari Rabu lepas. Sebab apa? Kalau saya lihat dalam Meet hari ni ada yang hadir pada hari Rabu, ada yang tidak hadir pada hari Rabu. So kita ulanglah sedikit, beri kesempatan bagi rakan-rakan yang lain untuk ada masa bersama kita. Okay. Okay. Tak admit. Okay. Okay, Tia. Alright. So hari ni kita akan ulang balik hari Rabu hari tu kita dah belajar pasal 1.5.4. Boleh buka pada buku teks kamu. Tadi tak pasti muka surat berapa ya Irdina time hari tu. 1.5.4 tu pasal penghasilan atau cara yang boleh dibaca menggunakan gaya yang baik. Komen pun boleh ubah, nama boleh ubah, bermakna dan indent. Surat berapa ya Irdina? 124. Okey, pelajar-pelajar boleh buka buku teks 124 dan juga boleh buka buku catatan yang kita dah buat minggu hari Rabu hari tu. So kita nak hari ni kita nak lihat kembali ya supaya kita lebih faham dan kemudian kita akan masuk dalam tata susunan. Sebenarnya hari ni saya nak fokus pada tata susunan saja. Ya, tata susunan ni sebab apa penting dalam kita nak menterjemah data tu untuk dieksploitasi dalam pengaturcaraan. Okey. So kita ingat balik pada hari Minggu ni kita dah belajar pasal 3, 4 cara terbaik dalam penulisan. Ya, antara yang pertama sekali kita adalah perlu ada komen dalam kita punya programming. Kalau kita lihat warna hijau ni semua ni, warna hijau semua ni, hijau ini adalah komen. Komen maksudnya apa? Sesuatu yang kita boleh baca, bukan sintek dalam kod. Dia bukan sintek kod, tapi dia adalah orang kata apa? Dia adalah satu nota yang dibuat oleh pengatur cara kepada orang lain yang ingin menggunakan atur caranya. Okey. So kita tengok satu persatu macam mana kita nak assign komen ni dulu. Contohnya komen ni boleh kita buat contohlah saya nak letakkan pada baris 12 ni, nak bagi tahu pada orang lain apa yang berlaku pada baris 12 ni. So komen ni juga sebagai nota kita kepada rakan-rakan ataupun kawan-kawan kita yang nak gunakan programming kita sebagai rujukan. Okey, contohlah pada line 13 ni cikgu nak terangkan dia pasal declaration. Ya, declare pasal array, tata susunan, array yang mana bagi array murid data dia
data data type dia adalah string. Data type dia adalah string. Okey, array bagi murid manakala data type dia adalah string. Data type dia adalah string. Maksud data type ni string adalah perkataan, gabungan nombor, perkataan, simbol dan sebagainya. Ni declaration dia. Ni yang hijau ni adalah declaration dia. Kemudian kalau kita nak buat lagi declaration yang bawah ni, kita boleh buat kat sini declare array for markah dan data type dia adalah berjenis double. Ya, double. Sebab apa double? Double sebab apa? Dia nilai dia pada bahagian belakang dia terdapat perpuluhan. Ini dipanggil sebagai double. Jika terdapat titik perpuluhan, dia adalah double. Okey, ini antara salah satu daripada cara gaya terbaik dalam penulisan atau cara perlu ada nota ataupun komen, catatan dalam dokumentasi dalam kita punya atau cara. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat pada nama pemboleh ubah. Kalau lihat kat sini pada line ke-13 ini, cikgu isytiharkan satu pemboleh ubah yang bernilai string yang namanya murid. Yang mana di dalam ni ada 3 data, ya, array, ini untuk array. Ya, maksudnya array adalah tata susunan. Maksud apa? Kita dalam pemboleh ubah tu kebiasaan kita buat contoh murid. Contohlah kita selalu buat string murid 2 contohnya sama dengan abu. Okey, ini kebiasaan yang kita buat. Sebab apa? Mengumpulkan satu data dalam satu pemboleh ubah. Tetapi dalam menggunakan array, kita mengumpulkan 3 data dalam satu pemboleh ubah. Ya, ini contoh penggunaan array. Yang ini kita biasa guna. Yang ini biasa buat. Okey. Okey. Kemudian kita akan lihat pula string. Contohnya string murid abu. Kalau kita nak gunakan salah satunya pemboleh ubah ni yang baik, yang namanya baik, maka kita kena bagi tahu pada bila orang lihat saja nama pemboleh ubah tu, orang boleh faham apa sebenar yang berlaku. Tetapi kalau contohlah cikgu tulis string M sama dengan abu, maka pemboleh ubah itu tidak bermakna. Sebab apa? M itu menjadi satu tanda tanya kepada orang lain apa yang dimasukkan dengan M oleh pengatur cara. Tapi kalau pengatur cara menulis contohnya murid, murid, maka dia akan nampak lebih baik lagi untuk difahami. Ya, maksud apa? Bila orang lihat pada murid data type di berjenis string dan ada umpukan di dalamnya, maka pelajar ataupun orang lain boleh tahu bahawa pemboleh ubah murid itu ada nama abu di dalamnya. Itu antara contoh. Tapi kalau kita letak M saja menjadi satu tanda tanya bagi orang lain apa sebenar yang dimaksudkan oleh pengatur cara. Ini yang biasa kita lakukan lah. Cikgu letak murid 2 kat sini sebab apa? Ke atas cikgu dah isytiharkan murid. So automatically satu pemboleh ubah tidak boleh dilakukan 2 kali dalam pengisytiharan. Okey. Kemudian kita lihat pada jenis data pula. Contohlah kita lihat kat sini. Murid ni di dalam ni ada abu. Ya, nilai abu ini adalah string. Tetapi lah, kalau kita gunakan pemboleh ubah di integer. Maka murid ini, murid 2 ini sama dengan abu. Tetapi integer tidak memegang nilai berjenis string. Ya, apa yang berlaku dekat sini nanti ada kesilapan yang akan dipaparkan oleh kesalahan. Contoh kita run. Okey, ada kesalahan tak? Okey, kita akan lihat kat sini pada line 14, ya, line 14. Line 14. Okey, dalam ni dia bagi tahu apa? Error incompatible type string cannot be convert into integer. Dia bagi tahu apa? Sebab nilai array nilai abu itu berjenis string, tidak boleh di-convertkan ke dalam jenis integer. Jadi maksudnya apa? Kita kena tukar integer ini kepada string supaya nilai dia dengan masukan umpukan itu sama. Bila cikgu run balik, apa yang berlaku? Okey, tak ada kesalahan. Tak ada kesalahan, masa dia boleh run dengan baik. Okey, ini antara contoh penggunaan yang terbaik. Begitu juga kalau kamu nak gunakan dalam peletakan markah.
letakkan markah. Contoh markah kat sini double tetapi kamu letak kat sini integer. Integer markah. Tetapi kat bahagian belakang ni ada 0.1. Maksudnya apa? Ada nilai lagi di belakangnya. Sebab integer tidak memegang, dia adalah nombor bulat, tidak memegang nombor perpuluhan. Cuba kita run. Kita lihat nombor 17. Ada kesalahan tak yang komputer akan bagi tahu? Okey. Komputer bagi tahu error compatible type possible to lose conversion of from double to integer. Sebab apa? Integer tu tidak boleh dieksploitasikan di dalam penggunaan data berjenis double. So kita kena ubah balik data ini berjenis double. Okay. Ini antara tiga komponen utama dalam penulisan yang terbaik. Yang pertama tadi ini komen. Kemudian nama pun boleh ubah. Yang ketiga adalah jenis data type yang digunakan. Kemudian yang keempat pula adalah indensi ataupun kekemasan yang dilakukan dalam ketika kita menulis pengatur caraan. Kalau kamu lihat pada baris 11 dan baris hingga ke baris 13 ni, kita akan lihat public ni berada di kiri sedikit berbanding dengan declare string ini berada di kanan sedikit. Yang ini dia bagi tahu bahawa declare string dan sebahagian bawahnya berada di dalam public. Begitu juga kalau lihat pada bahagian atas ni, public yang pertama, public class main ni tak duduk sama macam keadaan macam ni, tetapi public class static ni berada di sedikit kanan supaya dia bagi tahu indent. Maksud apa? Ada orang kata apa, kalau kita buka ada sub folder di dalam dia. Maksudnya apa? Kalau kita buka buku tu ada dia punya apa, orang kata apa, perenggan kecil yang mana memisahkan setiap satu rangkap cerita yang kita nak baca. Maksudnya apa kat sini? Indensi ni adalah rangkap yang mana kita nak bezakan apa penceritaan yang pengatur cara nak tulis dalam atur cara dia. Ini antara 4 komponen asas dalam penulisan terbaik. Okey. Kita boleh terus pergi kepada topik yang seterusnya. Kita akan lihat pada 1.5.5 pada muka surat berapa tu ya. Cikgu nak tanya lah. Adriana, Hazirah. Ada Hazirah ada tak? Hazirah? Hazirah ada tak? Ya, cikgu. Hazirah, 1.6.1 muka surat berapa? 1.6. 1.6.1 muka surat berapa ya? 130. 130. Okey, pelajar-pelajar boleh buka buku teks 130. Hari ni kita nak masuk pada menerangkan struktur kata susunan array dalam satu dimensi. Cikgu tak boleh nak tunjuk nota dan sebagainya sebab apa, kita nak fokus pada programming untuk bahagian ni. Sebab apa? Kita akan sebab apa, programming ni antara elemen-elemen penting yang sewaktu kita nak lakukan dalam kita nak buat projek nanti. Okey. So pada topik 1.6.1 ini dalam pengatur caraan ini struktur data dan modular. Struktur data dan modular. Cikgu tak ada buku teks macam kamu, that's why cikgu kena tanya pada rakan-rakan di dalam kelas ni sebab apa cikgu hanya berpandukan pada nota, buku nota kecil cikgu ni. Jadi cikgu tak pasti buku teks kamu pada muka surat berapa. Buku teks cikgu ada di sekolah, tak sempat nak bawa balik disebabkan arahan untuk tidak hadir ke sekolah PDPR di rumah saja. Okey. So kita lihat pada macam mana kita nak isytiharkan, orang kata apa, nak isytihar, kita nak isytihar Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, array dulu. Kita ulang balik macam mana nak isytihar array. So bila kita nak isytihar array, okay, so kita akan lihat benda pertama sekali, apa benda yang kita nak isytihar, pemboleh ubah apa yang kita nak guna. Okey. So kita nak isytihar, contohnya kita nak isytihar pasal D. Okey, kita nak isytihar pasal contohnya satu pemboleh ubah nama dia ketinggian, tinggi dan berat. Okey. Maksudnya kita nak tahu tinggi dan berat.
Okey, kalau tinggi ni agak-agak apakah orang kata apa? Apakah data type yang terbaik? Arif, ya? Apa data yang terbaik untuk tinggi? Jenis type dia. Aiman Arif? Ada Aiman Arif? String. String ke cikgu? Aina jawab apa? Kan? Tinggi. String. Data type string. Kalau string Aina, string ni biasa kita guna untuk yang ada nombor, ada nama. Ni double. Double, okay good, double. Bagus Aina jawapannya. Okay, double. Okay, boleh guna double, tinggi. So kalau berat agak-agak kita nak guna jenis data jenis apa? Danish ada? Double juga kan? Ya, cikgu. Double ke Danish? Nak guna double ke? Nak guna integer ke? Nak guna apa? Untuk berat? Integer kot. Integer. Okay. Kalau integer, apa yang berlaku berat Danish? Berat Danish ada point tak belakang dia? Tak ada. Ada. Contohnya Ada lah. 30.6 kilogram kan? Ada. Kalau ada point, kalau tak apa boleh Danish? integer. Tak boleh integer, guna apa? Double kot. Double. Okay, double. Good. Okay, so double. So dah siap dua jenis, dua benda. Kita dah ada jenis data dia. Kemudian kita ada dia punya nama pembeli ubat. Boleh tak tinggi ni cikgu tulis T saja? Boleh tak? Double T. Boleh tak? Cikgu punya atau cara cikgu sukalah. Boleh tak macam tu? Boleh tak anak murid tanya ni? Ke tak boleh? Nabil boleh? Boleh tak Nabil? Daripada tinggi tadi cikgu ubah jadi T je. Tak, cikgu. Tak boleh Dina. Kenapa Dina tak boleh? Sebab apa? Programming short sendiri tak boleh lah. Kita tak boleh program sesuatu tu short sendiri. So kita kena bagi tahu bila orang tengok dia adalah dia faham apa sebenarnya yang kita nak terjemahkan. Okay, so bila kita nak buat kita nak declare array ni, dia perlu ada nama pun boleh ubah. Kemudian kena ada ni, kemudian sebelum double tu kita kena letak ini panggil apa, pembuka dan penutup yang ini, ya, pada bahagian double tu. Ya, contoh saya bagi contoh dua berbeza lah. Okay. Yang bahagian atas ni yang biasa kita gunakan, tinggi sama dengan 100.01. Okay. Ini biasa kita guna. Ini bukan array. Tetapi bila kita nak isytihar array, kita bagi tahu double, kemudian letak dia punya simbol di bahagian depan dia untuk kita bagi tahu nilai tinggi tadi tu maksudnya apa? Ada ruang di dalam ni. Ruang-ruang yang boleh dipanggil. Maksudnya banyak tinggi tadi. So selepas tinggi tu kita kena buka pula pembuka dan penutup yang ini, kemudian kita tutup yang ini. Dan di dalamnya kita boleh letak berapa banyak yang kita suka. Contoh saya letak tinggi dia ada 10. Kemudian ada 20. Pendek sangat ni 10 ni. 165. 200 meter. cm. Kemudian 170. 70 dan sebagainya. Okey, ini antara meletakkan 3 data dalam satu pemboleh ubah. Maksud apa? Data tadi diisytihar dalam keadaan yang ini. Ya, dalam double ni. Ya, dalam double ni, dalam tinggi ni, dia ada 3 data. Kalau kebiasaan kita guna pada satu pemboleh ubah, satu umpukan, kita akan guna yang ini. Yang atas ni. Satu pemboleh ubah satu umpukan. Kalau yang ini kita terdapat lebih daripada satu pemboleh ubah, tetapi kita boleh buat 3 umpukan di dalam dia. Ada 3 umpukan. Ya. Maksud apa?
array tadi dia boleh simpan ataupun tata susunan tadi boleh simpan banyak ni. Kalau kita nak ingat balik array ni macam satu kelas. Contohnya dalam tingkatan 5, tingkatan 4, ya, ada berapa kelas? 9 kelas. Dalam 9 kelas tersebut ada bilangan murid yang berbeza, nama murid tersebut. Okey. Kamu pergi lihat dulu nota pada muka surat 130 sebentar. Bagi saya masa sekejap. Okey, maaf ya. Anak saya panggil, dia tak kurang sihat hari ni, dia tak ke sekolah. So, kita lihat yang ini. Okey, kat mana kita tadi? Okey, dekat satu umpukan. Okey, so contohlah saya nak buat ni saja dulu. Kemudian saya nak buang yang satu umpukan ini sebab kita nak lebih fokus kepada array saja. Okey, kita buat satu-satu dululah. Ya, berat ni kita disable dulu. So, kalau dalam contoh ni, dalam bahagian yang macam ni, kita nak panggil ataupun kita nak gunakan data yang dalam tinggi ni, macam mana kita nak panggil? So, kita contohlah nak panggil satu. Kita kena panggil system dot out dot print line. Print line. LN tu maksudnya next line. Kalau tak ada LN maksudnya akan di-print pada satu baris yang sama. Kalau LN tu ada, dia maksudnya apa? Dia akan buat pada baris yang berbeza. Kalau ada banyak baris yang nak di-printkan, dipaparkan. Okey, kena buka kat sini. Kena letak kat sini, tinggi sama dengan, kemudian tambah dengan tinggi kita guna balik lambang tersebut, simbol tersebut, kena tulis kat sini contohnya 1. Ya, 1. Sebelum tu kita pergi jauh, cikgu nak tunjukkan di dalam ni nak panggil data ni bermula pada kosong. Kosong. Yang ini 1. Yang ini pula adalah 2. Okey. Dia punya perwakilan data tersebut, ya. Kosong itu adalah untuk 165, 1 untuk 200, manakala 170 tu adalah untuk yang ini. Okey, so cuba kita run kejap. Kita run kejap. So kita akan letak pada array yang pertama bahagian depan. Okey, pada main ni. Okey, so yang ini cikgu A dulu. Tekan new. Okey, save dulu kat sini supaya cikgu tak kacau sekejap lagi. Okay, so kita akan ambil yang array tadi, Ctrl A, X, bahagian main ni. So cuba kita run yang main ni. So kita akan lihat apa yang berlaku. Okay, ada error tak? Okay, ada error sebab apa? Tak ada penutup bahagian ujung dia. Penutup ni ada kita lakukan ketika exam itu kan, tak buat penutup salah. Okay, pada bahagian ni tengok ya. Bila cikgu run kan, cikgu outputkan tinggi tadi sama dengan 1. Dia akan keluarkan tinggi sama dengan 200. 200 adalah nilai 1 ni sama dengan 200. Tapi kalau contohlah cikgu letak kat sini 2. Bila cikgu run, dia akan keluarkan tinggi sama dengan 170. Ya, tinggi sama 170. Apa 170 berada pada array 2. Kenapa cikgu bermula pada 0, 1 dan 2? Kamu dah belajar dulu ketika tingkatan 2 dan 1 pasal nombor bit binary. 2 power of 1, 2 power of 2, 2 power of 0. Ya, maksudnya apa? 2 of 0 tu ada nilai sama dengan 1. Kalau 2 power of 1 sama dengan 2. 2 power of 2 sama dengan 4. Itu maksudnya apa? Nilai kosong itu bermakna bagi komputer. That's why array ni bermula daripada kosong. Ya, array bermula pada kosong. So nak panggil dia, kita gunakan yang ini tinggi.
sama dengan berapa nilai yang ada kat dalam ni. Ini contoh dia yang kita belajar pada hari yang sebelumnya. So kita akan tinggalkan yang ini. Cuma permasalahan yang kita tinggalkan pada hari lepas, ya, cikgu tinggalkan pada kamu, macam mana kita nak isytiharkan atau nak paparkan satu muat array ini dalam satu sekali buat je. Kalau kat sini macam ni kan kita kena buat contohnya run, kemudian kita array kita akan keluar satu. Muhammad Adib markah dia 80. Muhammad Adib nombor 2 1 80.9. So markah dia kita kena keluar satu persatu. Macam mana kita nak keluarkan markah tadi supaya boleh keluarkan ketiga-tiga markah tersebut. Ya, macam nak keluar markah tersebut. Okey. Kalau begitu kita kena gunakan dia punya programming for. Kamu boleh rujuk pada buku kamu. Saya tak lihat, tak tahu pada for tu berapa, ya, buku surat berapa, tetapi pada gelung for ni kita kena buatkan dia supaya ia berulang banyak kali. Okay, kita lihat kat sini macam mana nak tulis for, ya. So kita tulis for ni macam if else kan, cuma for ni beza je lain sikit lah. So int I, saya gunakan I, kalau boleh guna X pun tak ada masalah, sama dengan kosong, ya. Kemudian cikgu tambah lagi koma, ya, koma kan dia. Kemudian cikgu akan koma ni, dia bukan koma yang macam ni, dia koma ada titik. Yang ini. Kemudian X sama dengan lebih kurang atau sama dengan 1. Atau sama dengan 2. Sebab apa, nilai kita tadi ada 2 saja. 1, 2, 0, 1, 2. So nilai dia adalah 2. Kemudian X tambah-tambah. X tambah-tambah. Selamat datang Fazila. Okey, X tambah-tambah. Maksud apa? X tu bertambah lah. Okey. Terlihat ya apa yang berlaku kat sini. Okey, so kita cantikkan sikit. Kita indentkan dia supaya dia ke tengah sikit. Bagi tahu bahawa sistem dan out ni ada dalam for. Cuba kita run, ada masalah tak? Ya, kita sama-sama buat, kalau ada masalah sama-sama kita selesaikan masalah tersebut. Okey, so apa yang berlaku sekarang ni? Okey, dia Adib 80.9, Adib 80.9, Adib 80.9, dia berulang sebanyak 2 kali. Okey, sebab apa kita letak kat sini murid sama dengan 1. So cuba kita letak kat sini X, okey. Kemudian kita nak bezakan sikit kejap lagi supaya tak nampak orang kata apa, dia bertindan tu. So cikgu letak kat bahagian ujung ni. Bahagian ujung ni cikgu tambahkan satu lagi supaya kita nampak separator dia nanti, ya, separator, supaya dia tak bersambung lah, kita nampak data tadi bersambung ini. Okey, kemudian cikgu tambah juga pada bahagian atas supaya kita nampak tadi perbezaan masukan tersebut. Kemudian cikgu buang sikit dia punya ni, kemudian cikgu tulis tambah, tutup balik. Okey, buang sikit. Dalam dia cikgu keluarkan sini ada murid, kemudian kat sini cikgu keluarkan X. Okey, apa yang berlaku? Okay, so bila kita run, okey, dia akan paparkan semua. Murid kosong Abu 80.1. Murid 1 Adib 80.89. Murid 2 Ahmad 90.1. Maksud apa? Dalam sekali run saja kita boleh runkan ketiga-tiga ni, paparkan ketiga-tiga data tu. Sebenarnya hari ni kita nak buat for ni, gelung for ni yang nak belajar. Okey, macam mana kita buat benda ni? Okey, kita lihat pada for ni. Mungkin kamu dah belajar sebenarnya pada ketika tingkatan 2 ni, ya, bab tingkatan 2, bab 2, ya, ataupun tingkatan 1 pun dah belajar sebenarnya. Apa yang dia masukkan dengan integer X sama dengan kosong, integer Y X sama dengan tambah-tambah, ya. Okay, kita tengok satu persatu. Okay, cikgu letak komen kat bahagian atas ni sebagai
Yang pertama ni, X sama dengan kosong ni nilai awal. Nilai awal. Dia adalah nilai awal. X ini adalah nilai awal. Manakala yang bahagian sebelah dia adalah X sama dengan 02. Ini adalah dia punya syarat. Manakala X tambah ni, maksud apa? Dipanggil sebagai apa cikgu pun tak ingat dalam nota ni. Sebab apa dia ada nama yang spesifik bagi dia. Cuma kena cari balik. Dipanggil sebagai operator increment. Ini operator increment. Operator meningkat. Operator increment ataupun meningkat lah. Increment. Kurang macam ni rasanya. Kita boleh tengok dalam buku lah. Ya, mungkin betul rasanya increment. Dia adalah sebuah operator untuk kita bagi tahu dia meningkat atau tak. Okey. Yang X ni, saya cikgu ubah jarakkan sikit. Okey. So yang nilai X ni adalah syarat awal, nilai awal. Menetapkan nilai awal adalah kosong. Sebab apa? Kita punya array ni bermula daripada kosong. Manakala yang X sama dengan 2 ni adalah syarat. Dia bagi tahu apa? Kalau syarat tersebut dipenuhi, maka dia akan keluar daripada gelung for ni. Kalau benda tidak dipenuhi, maka dia tak akan keluar daripada gelung for ni. Kemudian X tambah-tambah. Mungkin tak nampak hari ni, tak apa. Mungkin kita akan terangkan array ni pada minggu depan, pada hari Rabu insya-Allah. Ya. Kalau dalam notasi yang berbeza, nanti cikgu buka dalam PowerPoint. Cikgu test buat dalam PowerPoint. Okey, kejap ya. Cikgu stop dulu untuk yang ini. Stop present yang ini. Okey. Kita test buat dalam PowerPoint. Dalam PowerPoint. Kita buat sama-sama. Buat new PowerPoint. Okey, buat create new. Alright. Array. Kita tak nampak, cikgu share. So tajuk dia adalah array. Nampak tak cikgu punya PowerPoint? Cikgu buat array. Nampak cikgu. Okey, array kan. So kita akan tengok pada dia punya ni. Okey, cikgu buang semua ni. Cikgu tak nak benda ni semua. Cikgu nak besarkan ni sebab kita just nak orang kata apa, letak saja. So cikgu code balik tadi, kita cikgu copy balik code yang kita buat tadi sebab kita nak terangkan yang mana berlakunya for ni. Okey. Kita letakkan bahagian atas ni for. Kita letakkan, tukar bahasa timnya ni sikit jadi century Gothic. Okey, for. Okay. Dalam for ada system.out.println. Okey, kecilkan sikit ni. Okey, sekejap ya murid-murid. Bagi masa sikit, cikgu nak tulis dulu. Okey, kemudian matikan. Alright. Cikgu jadikan dia stop present dulu. Stop present. Kemudian cikgu akan test buat dia punya slide. Okey, slideshow. Okey. Boleh present slideshow. Dia nampak satu screen tu semua. Kalau tadi kecil sangat, so present slideshow. Okey. Pada bahagian yang ini yang kamu lihat ni, yang bahagian atas ni, yang cikgu highlight, yang bahagian atas ni ada for, kemudian ada sistem. Kalau for ni cikgu letakkanlah, ini indent sikit lah ke tengah sikit. Tengah sikit. Okey. Kemudian cikgu letakkan ni nombor, dia punya ni lah, ni nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey. So macam mana berlakunya dalam kita punya programming ni. Okey. Contohnya tadi dalam data, contoh ada data. Ini data yang pertama contohnya ada murid. Murid ada 3 orang. 1 Abu. Kemudian Ali.
kemudian ada Ahmad. Ya. Kemudian ada pula bawah dia markah. Markah. Yang mana markah dia contoh 90, 91, 100. Okey. Ni markah. Okey. Yang mana murid dengan markah ni adalah satu pemboleh ubah yang kita dah istihar dalam array. Ya, murid tadi ada 3, kemudian markah pun ada 3. So, macam mana kita nak paparkan ketiga-tiga dia guna font. Okey. Kita masukkan yang bahagian bawah ni, kita cuba masukkan insert okey. So kita lihat sini X source it, ya, letakkan size dia. Okay, X sama dengan yang ini. So kita kenahkan sikit. Jadi okey, kita kenahkan sikit. Okey. X tadi pada awalan ni kita letak X tadi nilai dia adalah kosong. So nilai pertama adalah kosong. Sebab apa? Nilai awalan ni integer X sama dengan kosong. Dia ada integer X sama dengan kosong. So nilai awal dia nilai X awal dia adalah kosong. Yang ini. X sama dengan kosong. So nilai awal adalah kosong. Manakala syarat pula X lebih besar, lebih kecil atau sama dengan 2. Okay, ini syarat. Ini kita letak kat sini. Yang kedua pula syarat. Syarat. Syarat dia, syarat dia adalah X lebih kecil atau sama dengan 2. Kemudian kat bahagian tepi ni, apa dia? X tambah-tambah. X tambah-tambah. Sekarang kita tambah sikit satu lagi kolom bahagian tepi ni. Insert. Insert. Kolom. So pada bahagian tepi, Allah syarat ni nampak macam kecil sangat. Pada sini. Sana sikit, tepang lalu. Okay, so kita bagi yang pertama dulu. So bila nilai X adalah kosong, bila X nilai kosong, system.out.println, ya, println nama sama dengan murid X. X sekarang nilai dia kosong. So kalau kosong, apa yang keluar adalah abu. Sebab apa? Abu ni nilai dia kosong. Murid ada kosong. So syarat ni, kalau syarat ni dipatuhi. Ya. Sebab apa? Masih lagi kosong tadi kurang daripada 2. So syarat tadi dipatuhi. So dia akan bergelung balik. Maka kalau ya, maka maksudnya apa? Kosong tambah dengan 1. Nah, kosong tambah dengan 1 sama dengan 1. Ini nilai dia. Ya, kecilkan sikit. Okay, so kat sini akan keluar murid. Kat sini akan keluar markah. Ini kecilkan sikit. Letak dia 32. Cantikkan sikit. Dia ada in center. Mana align center in the middle. Okay. So, bila dia kosong, syarat tadi dipatuhi, maka bila syarat dipatuhi, kosong tadi akan tambah dengan 1 sama dengan 1. Sekarang nilai X adalah 1. So, sekarang murid tadi pada nilai kosong adalah abu. So, kat bahagian murid ni dia akan paparkan abu dan markah kosong adalah 90. So, yang keluar murid sama dengan abu, kemudian markah sama dengan 90. Pada bahagian yang kedua ni pula, bila X tadi telah berubah, sebab nilai telah dienkriptkan, sebab nilai telah meningkat daripada 0 kepada 1 pada X tambah-tambah tersebut. So X nilai sekarang adalah 1. Bila 1 tadi kita lihat X tadi lebih kecil atau sama dengan 2. Kalau dia masih lagi ya, maka dia akan buat 1 tambah dengan 1 sama dengan 2. So, apa yang berlaku pada X sama dengan 1? Nilai dia adalah Ali dan juga markah dia adalah 91. Disebabkan tadi X telah menjadi 2, so akan letak kat sini 2. Kemudian dia akan lihat pula pada syarat ini. X tadi lebih kecil atau sama dengan 2.
Ya, syarat yang kecil tak betul tetapi sama ya. Maka ia adalah masih lagi ya. So nilai X tadi dinaikkan kepada 2 tambah dengan 1 sama dengan 3. Maka apa yang keluar kat sini adalah Ahmad. Manakala markah Ahmad adalah 100. Okay, sekarang nilai X telah menjadi 3. Ya, nilai X telah menjadi 3. So kita cek kena naik sikit ni. Sebab apa? Okay, kecil sikit. Tak nampak bahagian bawah ni. So cikgu kena kecilkan. Mana nak kecil ni? Okay, kena kecilkan yang atas. Lagi kecil sikit. Jadi nanti pula. Okay, so nak tunjukkan yang keempat tu. So naik ni sikit. Tak boleh pula. Okay, kejap. 36 kecilkan jadi 28. Okey, nampak ruang sikit untuk kita tulis yang ketiga. So nilai X sekarang adalah 3. Kita letak 3 kat sini. So 3 lebih kecil atau sama dengan 2. Betul tak? Betul tak? Betul ke tidak? Siapa boleh? Tak. Tidak. Sebab apa? Nilai 3 tadi lebih besar pada 2. Maka dia tidak. Kalau tidak, X tadi tidak ada lagi increment. Sebab apa? Dia telah memenuhi syarat. Bila penuh syarat, dia tak akan buat lagi nilai X sebut. Maka tiada lagi murid, tiada lagi markah nilai. Itu contoh yang berlaku dalam gelung 4 yang kita tunjukkan hari ini. Ini contohlah yang berlaku dalam gelung tersebut. Itulah ceritanya yang berlaku. Okey, boleh semua? Boleh tak? Ada apa-apa nak tanya? Senyap je. Maisara pun senyap je. Samikna wa ata'na je kelas ni. Dalam kelas pun sama. Baguslah kelas ni. Tak banyak cakap. Makah dah tengok dah? Berapa dapat? Makah dah tengok belum? Cikgu dah bagi pada guru kelas dalam sistem tu, nanti boleh tanyalah markah. Dalam markah tersebut, jangan rasa kecewa atau rendah diri. Ada 16 orang yang kecundang. 16 orang yang kecundang untuk pesa awal tahun ni. Ujian yang kita buat itu. So 16 yang kecundang. Kemudian ada yang tinggi juga, 70 something ke 60 something ke atas tu. Ucapkan tahniah jugalah, seorang tak silap juga, seorang ada yang hebat jugalah. Cuba cek balik. Boleh cek dengan guru kelas kamu untuk lihat. Cikgu tengoklah yang dah cikgu letakkan semalam. Okey. Jangan rasa kecewa lah. Sebab apa? Ini sebagai penanda aras kamu untuk ujian yang akan datang. Ujian kamu yang akan datang. Pembakar semangat kamu. Kalau gagal tu tak semestinya selama-lamanya gagal. Paling tinggi ujian kita adalah B+ sahaja. Paling tinggi B+. Ada tinggi seorang A-. Siapa dia? Fatihah. Kemudian yang kedua tinggi B+ adalah Muhammad Haikal. Muhammad Haikal B+. Kemudian ada lagi yang BB lah. B ada ramai juga. Kemudian yang tu antara yang tertinggi buat masa ni. Muhammad Fatihah lah. Nurul Fatihah dengan Muhammad Haikal. Haikal ada hari ni? Haikal ada ke? Haikal tak ada? Haikal mana satu ya? Cikgu tak perasan. Yang duduk kat mana ya, Danish? Haikal yang duduk belakang. Duduk belakang? Duduk belakang kamu? Belakang saya. Yang rambut K-pop tu ke? Bukan. Tu Afiq. Afiq yang ni mana pengawas tu? Sebelah Arifin. Sebelah Arifin. Mana satu ni? Tak boleh nak mention. Tak boleh ingat. Baru 2 hari tak sekolah kan? Okey, sampai situ je kelas kita hari ni. Terima kasih yang hadir. Cikgu ucapkan terima kasih. Hari ni yang hadir 16 orang.
Ya, ramai juga insya-Allah daripada 29. Kita ada 29 hadir 17 orang. Ya, dia juga cikgu ambil gambar dulu. Adriana atas sekali, kemudian bawah dia Tia. Memang Ahmad. Sekejap ya, cikgu nak ambil gambar ni dulu. Supaya bukti kehadiran anak-anak murid dalam kelas. Kelas cikgu tutup dulu kita punya presentation ni, tutup dulu presentation. Sebelum tutup tu, screen ni nampak sikit. Okey, kemudian boleh paste dulu dalam kita punya Telegram. Paste dalam Telegram. Kemudian okey, boleh buka yang ni pula. Okey, kita tutup dulu presentation ni. Okey, nak tengok biar semua ada dalam ni. Okay, stop presentation. Tutup yang ini. Okey. Buka sebarang pun banyak yang mana pelajar boleh ada. Ni 16 ni. Letak paling maksimum. Ini paling maksimum ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Seorang dah keluar dah. Tadi kita oh betul lah. 16 orang, 15 orang yang datang hari ni. Lebih separuh lah. Okay, cikgu ambil dulu gambar, print screen. Okay. Cikgu dah rakam ya ni. Cikgu dah rakam dah kita punya meet hari ni. Nanti cikgu letaklah link dia dekat Facebook. Dekat Facebook pula. Dekat kita punya Telegram. So nanti yang tak ada tu boleh tengok. Ni adalah permintaan daripada Puan Suraini. Ya. Doakan Puan Suraini agar cepat sembuh. Dia demam dan sakit tekak hari ni. Ya, dia kata dia tak berapa sihat untuk berada dalam kelas bersama-sama kita hari ini, tapi kita doakanlah ya guru kita ya agar dia sihat dan jauh daripada sebarang wabak. Okey, saya akhiri kelas kita hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi hari Rabu insya-Allah. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.